Hai murid-murid, apa khabar semua? Cikgu harap semua murid dalam keadaan sihat, sejahtera dan gembira. Dah bersedia untuk kita belajar pada hari ini? Jom belajar bersama saya, Madam Rosita. Pada hari ini, kita akan mulakan dengan tajuk baru, iaitu Unit 10, tema kejujuran. Hari ini kita akan belajar dua buah tajuk, iaitu tajuk yang pertama, beriadah dengan jujurnya. Tajuk yang kedua, pengiktirafan kerana kejujuran. Sudah bersedia? Jom kita mulakan. Murid-murid, lihat gambar yang disediakan. Unit 10. Kita melihat seorang budak perempuan yang baru keluar dari pasar raya Jimat. Apa yang berlaku ya murid-murid? Ya, budak perempuan ini baru perasan ataupun baru tahu bahawa dia telah menerima baki yang berlebihan. Lihat dialognya. Bakinya terlebih. Saya patut memulangkannya. Jadi, apakah yang ditunjukkan dalam gambar ini ya murid-murid? Ya, kita dapat lihat budak perempuan ini sangat jujur kerana dia telah tahu bahawa wang bakinya adalah terlebih dari sepatutnya dan dia ingin memulangkannya semula. Jadi, murid-murid, ini adalah salah satu sifat kejujuran ataupun sikap jujur yang patut ada pada kita. Jadi, kita akan lihat pada hari ini apakah objektif yang akan kamu pelajari. 1. Memberikan contoh amalan jujur yang boleh kamu lakukan dalam hidup bermasyarakat. Menyatakan kepentingan mengamalkan sikap jujur dalam hidup bermasyarakat. Dan ketiga, menyatakan perasaan apabila dapat bersikap jujur dalam masyarakat kita. Jadi inilah antara objektif pelajaran yang akan kamu dapati apabila belajar bersama saya pada hari ini. Murid-murid, mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan perkataan jujur dan kejujuran. Kita lihat dahulu apakah yang dikatakan ataupun diartikan sebagai jujur. Jujur iaitu lurus hati, tulus, ikhlas, suci hati. Maksud hati yang bersih, tulus, ikhlas. Jujur juga bermaksud boleh dipercayai. Benar bermaksudnya bersikap benar dan akhir adalah tidak mengharapkan balasan. Itu adalah maksud erti perkataan jujur. Kita lihat pula apakah pula kejujuran. Kejujuran bermaksud kelurusan hati, keikhlasan, ketulusan hati. Bermaksud hati yang jujur. Berkaitan dengan lurusnya hati, keikhlasan, suci. Dan juga bersifat jujur. Jadi, apa yang boleh kita fahami, jujur dan kejujuran adalah bermaksud bercakap benar, bersikap amanah dan menjalankan tugas dengan ikhlas tanpa mengharapkan balasan merupakan ciri-ciri yang ada pada seseorang yang jujur. Ini adalah maksud keseluruhan apakah yang dikatakan jujur dan kejujuran. Jadi kita akan lihat bersama-sama
dengan lebih lanjut apabila kita belajar dalam tajuk ini. Murid-murid, buka buku teks buku surat 90. Kita lihat tajuk yang pertama iaitu beriadah dengan jujurnya. Mari kita baca sama-sama dan kita fahami apakah situasi yang diberikan. Kelab Remaja Taman Seri Hijau menganjurkan kem tunas cemerlang untuk kanak-kanak di Taman Seri Hijau. Jadi kita lihat di sini, di taman yang cantik dan hijau ini, ada sekumpulan kanak-kanak sedang mengikuti perkhemahan yang dianjurkan oleh kem tunas cemerlang. Jadi, mereka telah ada di situ untuk 3 hari 2 malam. Hari Das, kita ingat tengok di sini Hari Das, seorang budak lelaki, diberi pengiktirafan untuk membaca ikrar dalam majlis perasmian kem itu. Kita lihat di kem itu, mereka telah mendirikan beberapa buah kemah. Jadi pada hari pertama, Hari Das akan membaca ikrar untuk majlis peresmian kem tunas cemerlang. Kita lihat sama-sama ikrar yang dibacakan. Bahawasanya kami, peserta kem tunas cemerlang, berikrar dan berjanji akan. Kita lihat ikrar dia bersama-sama. Bercakap benar dalam semua situasi. Mengamalkan sikap ikhlas sepanjang sesi perkhemahan. Amanah terhadap segala tugas yang diberikan dan kami juga sedar bahawa sikap jujur yang diamalkan sepanjang sesi kem ini akan menjamin kehidupan masyarakat yang harmoni dan bersatu padu. Jadi, apakah nilai-nilai murni yang kita boleh dapati dari ikrar tersebut, murid-murid? Bercakap benar. Kita lihat ya, dalam ni, bercakap benar. Maksudnya dalam semua situasi, kamu mestilah bercakap benar. Kedua, mengamalkan sikap ikhlas. Tadi, kita mengamalkan sikap ikhlas sepanjang sesi perkhemahan. Kerana kita tahu apabila ada perkhemahan, kita akan berkumpul bersama-sama rakan-rakan kita. Jadi, kita harus mengamalkan nilai-nilai murni yang baik. Seterusnya, nilai murni yang ketiga, amanah. Maksud dia jujur, dipercayai. Amanah terhadap segala tugas. Bermaksud apa saja tugas yang diberikan, kamu mestilah menjalankan tugas itu dengan jujur. Dan yang keempat, sikap jujur. Kami juga sedar bahawa sikap jujur yang diamalkan akan, lihat sini, akan menjamin kehidupan masyarakat yang harmoni dan bersatu padu. Jadi, melalui aktiviti perkhemahan, kamu juga belajar nilai-nilai murni yang boleh kamu dapati. Secara langsung maupun tidak langsung. Jadi, ingat ya, walau di mana kita berada, walau apa kita lakukan, sifat jujur amat penting dalam kehidupan kita. Murid-murid, tadi kita telah pelajari bahawa sikap jujur akan menjamin kehidupan masyarakat yang harmoni dan bersatu padu. Sekarang, kita lihat apakah contoh amalan jujur yang patut kita lakukan atau kita amalkan dalam hidup bermasyarakat. 1. Tidak menerima atau memberi rasuah. Jadi, kita harus mempunyai sikap berintegriti. Rasuah adalah salah satu penyebab masyarakat kita menjadi rosak ataupun menjadi tidak harmoni. Jadi ingat ya murid-murid, jangan sesekali kita menerima ataupun kita memberi
rasuah. Kedua, berniaga dengan jujur. Sekiranya kita ingin berniaga, kita berniagalah mengikut etika perniagaan. Jangan menipu. Contohnya dalam timbangan barang. Jadi, berniagalah dengan jujur. Ketiga, memulangkan semula barangan ataupun wang yang kita jumpa atau temui kepada tuan punya atau kita memberikannya kepada pihak polis. Ini adalah amalan jujur yang sangat kita patut lakukan. Okey, kita pulang semula atau kita boleh cuba hubungi tuan punya barangan ataupun wang dan sekiranya kita tidak tahu siapakah tuan punya barang ataupun siapakah empunya wang tersebut, kita boleh berikan dan buat laporan kepada pihak polis. Keempat, menceritakan atau memaklumkan perkara yang sebenarnya apabila melihat sesuatu kejadian berlaku. Ini sangat penting ya murid-murid. Apabila kita melaporkan atau menceritakan perkara yang sebenarnya kepada pihak-pihak yang berkenaan. Contohnya, kamu menyaksikan kemalangan yang berlaku di hadapan mata kamu. Jadi, kamu ceritakan perkara sebenarnya kepada pihak polis supaya mereka dapat menjalankan siasatan ataupun membuat tindakan yang betul dan adil. Ingat ya, jangan kita sesekali memberikan atau menceritakan perkara yang tidak jujur ataupun berbohong kerana kita tidak akan bersikap adil kepada orang lain. Dan kelima, melaksanakan ataupun membuat tugasan yang diberikan dengan ikhlas, tidak mengambil kesempatan dan mementingkan diri sendiri. Ini adalah amalan jujur yang sangat penting apabila kita hidup dalam masyarakat supaya semua tugasan ataupun kerja yang telah diamanahkan pada kita dapat kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Sekiranya kita mengamalkan semua contoh-contoh sikap jujur dalam masyarakat, pastinya kita akan lebih dihormati, disenangi dan disayangi oleh anggota masyarakat kita. Murid-murid, bagaimanakah cara untuk kita memupuk amalan jujur? 1. Melalui pendidikan, iaitu pendidikan secara formal di sekolah dan pendidikan secara tidak formal dalam keluarga kita sendiri. Kedua, melalui contoh-contoh sikap jujur dalam masyarakat. Jadi, kita boleh dapat maklumat mengenai sikap-sikap jujur yang dilakukan oleh anggota masyarakat kita sendiri melalui media massa, melalui media cetak dan sebagainya. Jadi, dari contoh-contoh yang ditunjukkan oleh anggota masyarakat, dapatlah kita jadikan sebagai amalan dalam kehidupan kita. Dan ketiga, kita memberikan pengiktirafan ataupun anugerah sama ada dalam bentuk hadiah ataupun sijil kepada orang-orang yang telah menunjukkan sikap kejujuran dalam masyarakat. Kita telah banyak mendengar ataupun mengetahui tentang anugerah-anugerah ataupun pengiktirafan yang telah diberikan kepada mereka yang menunjukkan sifat jujur dan amanah. Jadi, melalui 3 cara ini, dapatlah kita memupuk ataupun membina amalan jujur dalam masyarakat kita sedari kecil hingga dewasa. Murid-murid, kita lihat tajuk yang kedua, iaitu dalam buku teks muka surat 91. Pengiktirafan kerana
kejujuran. Tadi kita telah bincangkan salah satu cara untuk memupuk amalan sifat jujur adalah melalui pengiktirafan. Bermaksud kita mengiktiraf atau kita menghargai apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai sikap kejujuran. Kita baca dan fahami situasi diberikan. Persatuan Peningkatan Nilai Moral Tiruvalluvar menganjurkan sambutan Hari Kanak-kanak di kampung teratai. Anisha telah dipilih sebagai penerima anugerah kejujuran di kampung teratai. Jadi, seorang murid perempuan ataupun seorang budak perempuan bernama Anisha telah terpilih. Kenapa Anisha terpilih ya murid-murid? Mari kita lihat biodata penerima iaitu biodata Anisha. Anisha 11 tahun merupakan seorang kanak-kanak yang berasal dari kampung teratai. Dia telah banyak menunjukkan sifat kejujuran dalam hidup bermasyarakat. Dia sentiasa bercakap benar dalam apa-apa jua situasi. Sikap keikhlasannya juga sentiasa menjadi perbualan dalam kalangan masyarakat kampung teratai. Selain itu, dia juga tidak mengharapkan sebarang balasan bagi setiap bantuan yang dihulurkan kepada warga emas kampung teratai. Setiap hari Anisha akan membantu seorang warga emas yang berniaga di pasar. Dia tidak pernah mengharapkan sebarang bayaran. Amalan kejujuran dan keikhlasannya itu wajar dijadikan teladan kepada kanak-kanak lain di kampung ini. Jadi, dari biodata yang dibaca, kita dapat lihat mengapakah Anisha telah terpilih. Okay. Tengok main point ataupun poin utama iaitu mengenai sikap kejujuran. Pertama, iaitu bercakap benar dalam apa jua situasi. Sikap ikhlasnya juga menjadi perbualan penduduk kampung. Kemudian, tidak mengharapkan sebarang balasan terhadap apa jua perbuatan. Dan juga tidak pernah mengharapkan sebarang bayaran. Itu adalah antara contoh ataupun amalan kejujuran oleh Anisha. Jadi cuba melihat ya, apakah amalan kejujuran Anisha? Jadi kamu boleh lihat pada biodata yang diberikan untuk menulis dan menjawab soalan. Apakah amalan jujur Anisha? Lihat soalan yang kedua. Apakah pula amalan jujur yang kamu lakukan? Jadi, cikgu harap murid-murid boleh tulis apakah antara amalan-amalan jujur yang kamu telah lakukan selama ini. Murid-murid, tadi kita telah pelajari apakah contoh-contoh amalan sikap jujur dalam masyarakat dan juga bagaimanakah cara untuk kita memupuk amalan sikap jujur dalam kehidupan bermasyarakat. Kita lihat pula, apakah kepentingan amalan jujur dalam masyarakat? Antara kepentingannya, pertama, kita akan dipercayai dan dihormati oleh anggota masyarakat yang lain apabila kita mengamalkan sikap jujur. Apakah pula kepentingan yang lain ya murid-murid? Ya, murid-murid boleh lihat dari apa yang kita telah pelajari sebelum ini dan cuba mencari apakah kepentingan amalan sikap jujur dalam masyarakat. Boleh ya murid-murid? Apakah perasaan kamu apabila bersikap jujur dalam masyarakat? Apabila kita bersikap jujur dalam masyarakat, pastinya kita akan merasa bangga. Betul kan? Kita bangga kerana kita dapat mengamalkan sikap jujur dan juga dapat membantu kehidupan orang lain dengan sikap jujur kita.
Kedua, mungkin kamu akan merasa gembira kerana bersikap jujur dengan orang lain. Dan apakah perasaan yang lain, murid-murid? Cuba fikirkan dan jawab soalan yang cikgu berikan. Sekian sahaja pelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa ya latihan kita untuk menjawab soalan-soalan yang cikgu berikan. Terima kasih kerana belajar bersama saya pada hari ini. Kita jumpa lagi. Goodbye from me, Madam Rosita. Bye.